أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam ini kita menyambut insya-Allah kedatangan bulan Ramadan dengan satu kuliah saya fikir penting untuk kita semua lah, iaitu tauhid yang berkaitan dengan amal ibadah kita sebagai orang Islam. Pertama-tama sebelum kita ibadah itu ialah tauhid, seperti mana yang dinyatakan dalam rukun Islam yang pertama, iaitu syahadatain. Jadi pada malam ini kita beralih kepada satu lagi manhaj akidah tauhid, tuan-tuan. Tauhid yang disebut sebagai manhaj sifat 20 ataupun tauhid sifat 20, atau ringkasan dia adalah TS 20. Jadi saya tak tahulah hak mana satu tuan-tuan menganut dari segi tauhid, sama ada tauhid tiga serangkaian seperti mana telah kita bincang pada minggu-minggu yang terdahulu, ataupun tuan-tuan menganut manhaj tauhid sifat 20. Tapi sejauh yang saya tahulah, di Malaysia ni memang kebanyakan muslimin di negara Malaysia ni, malah di negara Nusantara ni, mereka memang menganut apa yang dikatakan sebagai tauhid sifat 20. Jadi apakah itu tauhid sifat 20? Nah, ini semata-mata sebagai oleh kaji lah. Sebagai oleh kaji definisi yang dikatakan sebagai tauhid sifat 20. Tauhid sifat 20 ni, TS20 ni juga dikenali sebagai tauhid pendekatan Maturidiyah Asy'ariyah. Maturidiyah Asy'ariyah yang dipelopori oleh dua tokoh ulama salaf ni lah, iaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi, tinggal di Samarkand. Ini dipanggil Uzbekistan di benua Rusia lah. Dulu dia dikatakan sebagai sebahagian daripada Asia Timur. Dan juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berada di Baghdad, di Iraq. Jadi jauh tu, satu di atas, satu di bawah. Tetapi dasar akidah mereka ni lebih kurang sama lah. Sedikit berlain dari segi pendekatan. Sebab Al-Asy'ari ni, Imam Al-Asy'ari ni cenderung kepada aliran Syafi'i. Setelah dia terbit daripada Mu'tazilah, dia menganut aliran mazhab Syafi'i dan juga Ahmad Hanbal. Manakala Imam Al-Maturidi lebih kepada aliran Hanafi. Jadi dia punya pendekatan tu agak berbeza lah. Tapi asas perjuangan akidah mereka adalah sama, iaitu ketika itu mereka nak melawan pegangan mazhab yang dianggap gulu, seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, dan lain-lain lah.
Dan juga mereka ini membangun ke manhaj akidah tauhid ini untuk mengimbangi apa yang dikatakan sebagai pendekatan filosofi ataupun pendekatan filosof. Sudah lama bertapak di Greek, di Yunani, dan di Parsi, di Iran, India dan di tempat-tempat lain lah. Jadi manhaj akidah Maturidiyah Asy'ariyah ini dia menjadi manhaj antagonis. Manhaj antagonis maknanya manhaj yang berlawanan, yang bertentangan dengan akidah-akidah yang disebut di atas tadi lah. Jadi dari perjuangan akidah untuk melawan pemikiran-pemikiran yang dikatakan sebagai hulu, maka muncullah manhaj akidah mempunyai suatu kerangka asas. Satu kerangka asas. Kerangka asas ni apa dia tuan-tuan? Pertama, 20 sifat wajib Allah SWT. Itu kerangka asas. Ini di sekolah rendah di setengah negeri itu memang ada diajar sifat 20 yang wajib bagi Allah. Kemudian sifat mustahil, 20 sifat mustahil bagi Allah, iaitu lawan bagi sifat yang wajib tadi. Satu sifat harus bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat harus bagi Rasul. Agak-agak kalau kita ulang kaji ni, tuan-tuan boleh ingat tak? 20 sifat wajib dikabur dia, 20 sifat mustahil bagi Allah kata dia, 1 sifat harus bagi Allah kata dia, 4 sifat wajib bagi Rasul kata dia, 4 sifat mustahil bagi Rasul kata dia, dan 1 sifat harus bagi Rasul kata dia. Ini kesemuanya terdapat 50 sifat. Terdapat 50 sifat yang perlu dipelajari dan difahami oleh tiap-tiap mukallaf Muslim dan Muslimat. Tetapi walau bagaimanapun, secara umum kerangka ini disebut sebagai tauhid sifat 20 sebab kebanyakan pelajar-pelajar di sekolah agama di Malaysia ataupun orang mukallaf di kalangan muslimin dan muslimat di Malaysia ni wajib, kalau ikut para ulama, wajib mengetahui 20 sifat berkenaan. Malah setengah-setengah ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahawa tidak sah iman seseorang itu kalau tak tahu sifat 20. Dia solat ke, dia puasa ke, dia berzakat ke, tapi tidak tahu sifat 20. Maknanya mereka ini tidak bertauhid. Maka dia tidak bertauhid, tidak sah keimanan dia. Wallahu a'lam. Jadi lebih baik kita sama-sama mengulang kaji, insya-Allah. Walaupun tidak begitu detail, tidak begitu terperinci, kita boleh insya-Allah pada masa akan datang kita ulang kaji. Okey, lagu manakah timbulnya manhaj tauhid sifat 20? Seperti mana tauhid 3 serangkaian, tauhid sifat 20 juga melalui suatu proses evolusi daripada konsep-konsep asas tentang ketauhidan ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya konsep-konsep tauhid itu ada di dalam Al-Quran, cuma tidak dinukil secara terperinci, secara sistematik, kecuali melalui manhaj tauhid 3 serangkai dan juga manhaj tauhid sifat 20. Kemudian dalam konteks tauhid sifat 20 ni, nas di dalam Al-Quran dan hadis itu dinukil atau dibahas menerusi metodologi. Satu metodologi dipanggil sebagai metodologi ahli kalam. Ahli kalam ni maknanya ulama-ulama yang membahas tentang akidah ni menggunakan logik akal. Secara mudah. Kemudian
uh, tahun sifat 20 ni dia tidak muncul sebagai satu package lengkap. Dia bukan maris ketul, ini sifat 20 bukan. Dia melalui pelbagai peringkat. Maka dengan itu moleklah kalau kita memahami sejarah berkaitan dengan tauhid sifat 20 ini terlebih dahulu. Sebab dia ada sejarah dia. Kita perlu tahu bila, mengapa, apa dan bagaimanakah ia muncul. Jadi tauhid sifat 20 ni muncul kira-kira di pertengahan suatu zaman panjang yang dramatik. Dramatik dengan apa tuan-tuan? Dramatik dengan apa dia? Dramatik dengan korupsi manusia. Berlakunya korupsi manusia. Sebenarnya berlakunya korupsi manusia ini berlaku sejak zaman Nabi SAW. Tapi kemuncak dia berlaku kira-kira di pertengahan satu zaman lah. Maka kita kena faham sejarah ni. Sejarah dia panjang. Maka sejarah ni dia ada satu pengajian yang khas untuk memahami evolusi agama Islam ni dari segi sejarah. Contohnya dalam konteks tauhid sifat 20 ni ialah pertama sekali pembunuhan Khalifah Uthman. Berlaku fitnah, kemuncak fitnah bermula fitnah besar lah. Fitnah besar ni bermula pada lebih kurang tahun 35 Hijrah atau sebelum tu lah, yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Ini ada sejarah dia sendiri. Kita kena baca sejarah Islam ni, bagaimana berlakunya pembunuhan Khalifah Uthman. Kemudian pertikaian di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua orang khalifah ni, dua orang sahabat Nabi yang hebat, tetapi berlaku pertikaian di antara kedua mereka lah. Dia kurang 4-5 tahun, daripada tahun 30 sampai tahun 40 Hijrah. Tahun 40 Hijrah tu di mana berlakunya pertikaian yang kemuncak. Kemudian munculnya golongan Syiah dan Khawarij. Lebih kurang antara tahun 35 hingga tahun 41 Hijriah. Tahun 41 tu ataupun tahun 40 kalau tak silap. Berlakunya pembunuhan Sayyidina Ali. Okay? Sebelum berlakunya pembunuhan Sayyidina Ali itu berlakulah dua peperangan besar. Peperangan Siffin dan peperangan Jamal, melibatkan sahabat-sahabat Nabi, termasuklah isteri Nabi Sayyidina Aisyah, Jubair, dan beberapa lagi sahabat-sahabat besar. Berlakunya peperangan sehingga berlakunya pembunuhan ataupun kematian puluhan ribu kaum muslimin di kedua-dua belah pihak. Kemudian berlakulah pembunuhan Sayyidina Ali, dan kemudian berlakulah pertikaian akidah ataupun pertembungan mazhab dalam kerajaan Islam. Daripada tahun 41 Hijriah tu sampailah lebih kurang hampir 900 ataupun 700 tahun kemudian. Panjang tuan-tuan. Ya. Satu zaman dramatik di mana berlakunya korupsi manusia. Manusia bergaduh, manusia dengki-mendengki, fitnah, membunuh, dan sebagainya. Kemudian pengaruh Qadariyah mulai tahun 70 Hijrah. Dan ranting-ranting lain seperti Mu'tazilah mulai tahun 105 Hijrah, Jabariyah, Jahmiyah dan seterusnya. Kemudian dalam masa sama ataupun dalam masa yang lebih awal daripada pertikaian orang Islam ni ialah pengaruh falsafah Greek. Falsafah Greek, falsafah Yunani, Parsi, Hindu, terutama sekali
Pengaruh ini menjadi kemuncak ketika pemerintahan era Khalifah Abbasiyah. Abbasiyah kata mulai tahun 1170 Hijriah. Maka dari situlah munculnya manhaj akidah Maturidiyah Asy'ariyah ini mulai tahun 2078 setelah Hijriah, di mana kedua ulama ini sama-sama memerangi pemikiran akidah Mu'tazilah di wilayah masing-masing. Abu Mansur Al-Maturidi di sebelah Uzbekistan, atas sana di dalam kawasan benua Rusia, dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di Baghdad, di Iraq. Kemudian berlakulah satu proses panjang sekali bagaimana akidah Maturidiyah Asy'ariyah ini menjadi manhaj akidah di seluruh dunia. Berbanding dengan tauhid 3 serangkai itu, tauhid sifat 20 ini lebih meluas. Satu daripada faktor atau sebab bagaimana akidah ini tersebar luas ialah sebab adanya sokongan daripada pemerintah kerajaan Islam, daripada Bani Umayyah. Kita tahulah selepas Rasulullah wafat, era Khulafaur Ar-Rasyidin. Selepas era Khulafaur Ar-Rasyidin, selepas dibunuhnya Sayyidina Ali, maka bermulalah satu kerajaan yang dipanggil sebagai Kerajaan Umayyah, yang diketuai oleh Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Bermula pada tahun 901 sampai 750 Umayyah. Kemudian Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ni kerajaan keturunan Ibn Abbas lah, bapa saudara Nabi. Mulai 750 sampailah 1258. Apabila askar Mongol menghancurkan Baghdad. Menghancurkan Baghdad. Dan kemudian Utsmaniyah selepas itu sehingga tahun 104 Hijriah. Maka tersebar luaslah akidah tauhid sifat 20 ni. Sifat 20 ini. Jadi seperti yang kita tahu, pengasasnya adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka di sezaman itu. Imam Abu Mansur ini dia lahir 239. 239. Meninggal pada 323 ataupun 332 ataupun 333 selepas Hijrah di Samarkand. Imam Abu Hasan pula dia lahir 260. 260. Maknanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia senior sikit lah daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ketika dia sudah mencapai umur 60, Abu Hasan Al-Asy'ari dia baru ditubik daripada Mu'tazilah, sebab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia duduk dalam mazhab Mu'tazilah selama 30 tahun, daripada umur 10 tahun sampai umur 40 tahun, kerana secara umumnya kerana dia ni berada dipelihara oleh bapa tiri, iaitu Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai ini adalah ulama hebat di dalam mazhab Mu'tazilah. Tetapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia istimewa, walaupun dia 30 tahun di dalam mazhab Mu'tazilah, dia tak pernah menulis satu kitab pun berkaitan dengan akidah Mu'tazilah. Hanya selepas dia tubik daripada mazhab Mu'tazilah ni, barulah lebih dalam tahun 300 selepas Hijrah ni, kira 20 tahun kira 20 tahun ataupun 12 tahun lebih sebelum kematian beliau menulis begitu banyak buku tu tuan.
Ada setengah kitab mengatakan bahawa dia menulis lebih daripada 200 kitab. Hebat ni tuan-tuan. Kalau standard kita ni tak ada lagi saya ingat profesor menulis buku sampai 200 biji. Tetapi setengah kitab hak lain mengatakan tak sampai 200, dia kira dalam 100 gitulah. Dalam 100. Tapi hak sampai kepada kita ni ada beberapa kitab sahaja, 7 lapis gitu. Termasuklah Al-Ibanah. Jadi kalau kita nak belajar akidah Asy'ariyah ni, kita kena baca buku Al-Ibanah ni. Al-Ibanah. Okey, manhaj sifat 20 kemudian tuan-tuan. Manhaj sifat tauhid sifat 20 ni dia menukilkan tauhid ni berdasarkan dalil nakli Al-Quran dan hadis. Dalil Quran dan hadis dan juga dalil akli. Satu dalil nakal yang kita ambil, kita kutip daripada Al-Quran dan hadis, itu dipanggil sebagai nakli. Jadi firman Allah, sabda Nabi digunakan dalam menukilkan tauhid 20. Tetapi oleh kerana kita sedia maklum tadi, saya dah bahas tadi bahawa kemunculan tauhid sifat 20 ni ialah pada asasnya untuk melawan pemikiran hulu, Mu'tazilah, Jabariyah, falsafah Yunani dan sebagainya. Maka mereka ni lebih cenderung untuk menggunakan apa yang dikatakan sebagai dalil akli. Dalam bahasa putih ni rationality dan rationalism. Rationality and rationalism. Dia gunakan keupayaan dan kehebatan akal untuk menukil sesuatu konsep tauhid itu. Tujuannya untuk dia lah, untuk mengimbangi apa yang dikatakan sebagai pendekatan falsafah. Pendekatan falsafah atau pendekatan kalam yang dibangunkan oleh pemikiran mazhab lain. Banyak sebenarnya pada ketika itu. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Jahmiyah dan sebagainya lah. Maka dengan itu mereka ni menukil ke konsep tahap 20. Akan tetapi konsep tahap 20 ni dia tidak sekaligus. Dia tidak mari seketul sebagai satu package. Ini dia tauhid sifat 21, 2, 3, 4, 5 sampai 20 tak. Tidak begitu. Masa begitu panjang untuk digunakan bagi dua para ulama ini untuk membangun ke apa yang dikatakan sebagai TS20 ni. Kemudian ulama-ulama kemudian dia mengkaji, membanding, lalu mencantum manhaj akidah kedua-dua ulama ini lah. Maka jadilah apa yang dikatakan sebagai TS20. Dalam setengah kitab mengatakan bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia menukilkan 13 daripadanya. Tuan-tuan boleh semak dalam kitab Melayu ni, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hadis, qiyamu bi nafsi, kan? Wahdahniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayan dan sebagainya, kalam dan sebagainya. Ini wajib faham. Pelajar-pelajar wajib faham senarai-senarai ni lah. Kemudian ditambah oleh Imam Al-Maturidi secara independen. Secara bersendirian. Dia sebab mereka duduk jauh. Satu di Uzbekistan, satu di Baghdad. Tapi mereka sama-sama membangunkan akidah ni untuk melawan Mu'tazilah pada umumnya lah. Jadi tuan-tuan kena ingatlah wujud, qidam, baqa. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hadis, qiyamu bi nafsi, wahdahniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama, basar,
Qalam 13. Lepas tu Imam Abu Mansur Al-Maturidi tambah. Ini kesan kitab lah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman 20. Lepas tu 20 yang mustahil bagi Allah. Wujud gapo dia lawan dia gapo dia. Kidam gapo lawan dia. Tapi tuan-tuan, saya nak sentuh sedikit lah, nak komen sikit. Manhaj sifat 20 ni dia bukan senang. Dia bukan mudah. Dia susah. Sebab itu budak-budak sekolah rendah ni pening kepala. Kita dulu masa kita belum belajar pening kepala. Contoh wujud. Al-wujud ainuhu mawjud. Dia kata wujud itu adalah intisari kepada mawjud. Pening sudah. Contoh apa dia katakan wujud? Apa yang kata mawjud? Contoh Haji Din. Dia mawjud kat situ. Ni mawjud. Dia mawjud. Lepas ni dia tak ada ni. Lepas ni dia mungkin dia klik rumah tak ada dah. Tapi Haji Din wujud tidak? Wujud tak Haji Din? Wujud. Di mana? Mungkin di rumah, mungkin di kedai kopi, mungkin di tempat lain. Jadi mawjud tadi, sekarang ni kita kata Haji Din mawjud, kita nampak dia. Lepas ni dia mawjud di situ tapi dah tak nampak. Tetapi dia wujud. Maka al-wujud itu adalah ainuhu al-mawjud. Pening sudah. Kita boleh cerita pasal wujud tu. Lu lagi kidam. Lu lagi kidam. Kidam mana apa dia? Wujud maknanya wujudlah. Allah SWT itu mesti wujud. Kalau Allah SWT tidak wujud, bagaimana berlakunya alam ni? Ada alam, ada pertukaran siang dan malam, ada turun rezeki, ada angin, ada hujan dan sebagainya. Sama juga dengan kereta lah. Kalau kereta tu ada di situ, mesti ada manusia dahulu yang terdahulu daripada kereta tu. Maknanya manusia atau engineer tu kena wujud dulu sebelum kereta tu wujud. Jadi wujud tu maknanya ada. Kidam pula sedia ada. Pening dah. Wujud orang kidam tu apa dia punya hubungan dia? Jadi kidam ni maknanya Allah SWT sedia ada, tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah sedia wujud. Dan wujud itu memerlukan kepada kidam. Mana Allah tu wujud tanpa ada awal, tanpa ada akhir. Kemudian baqa, Allah tu kekal. Allah wujud, tidak ada akhir, tidak ada awal, dan Allah tu kekal dan sebagainya. Jadi dibahas tiap satu sampailah 20 sifat ni, akhirnya pelajar-pelajar ni lari dia berkelah. Sebab masalah. Sebab tu saya duk kecil hari tu bahawa bagi saya lah, ikut pengalaman yang saya ada tu, mengajar tauhid sifat 20 lebih susah daripada mengajar tauhid 3 serangkaian. Sebab serangkaian ni amat mudah. Tapi malangnya lah berlakunya polemik terutama di Malaysia. Oleh kerana kita kebanyakan negeri kita mengikut apa yang dikata sebagai Maturidiyah Asy'ariyah, maka kebanyakan negeri menolak tauhid 3 serangkaian ni, kecuali Perlis lah. Kecuali Perlis menggunakan konsep tauhid 3 serangkaian. Jadi sebenarnya asas bagi tauhid 3 serangkaian dengan tauhid sifat 20 ni dia sama saja asas dia. Pertama, mereka ni yang membangunkan manhaj tauhid kedua ni adalah golongan salafiyah. Seperti tuan-tuan tahu, tauhid 3 serangkaian ni asas dia ialah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Malahan Imam Syafi'i pun ada secara umum
membangun konsep-konsep yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, asma Allah dan juga konsep-konsep ilahiyah dalam dia punya kita al-um. Dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari juga mereka ni adalah golongan salaf. Mereka membangunkan konsep-konsep ini dalam kitab-kitab mereka yang 7-8 buah itu secara umum mengandungi konsep-konsep berkaitan dengan ilahiyah, konsep-konsep berkaitan dengan rububiyah, konsep-konsep berkaitan dengan asma wa sifat. Cuma kemudiannya ia menjadi satu mahad yang khusus apabila berlakunya proses yang seperti yang telah saya bincang tadilah, berlakunya pertemuan di antara pemikiran-pemikiran Islamik dengan pemikiran-pemikiran bukan Islamik. Maka untuk mengimbangi pertemuan pemikiran-pemikiran yang hulu ni daripada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah dan sebagainya, maka dibangunkan manhaj sifat 20. Itulah sebabnya mengapa tarik sifat 20 ni salah satu sebab mengapa dia lebih popular daripada manhaj tahun 3 serangkaian. Tetapi pada asasnya mereka sama saja. Mereka sama saja, cuma pendekatan yang terperinci itu berbeza-beza lah. Berbeza-beza. Di mana tahun 3 serangkaian itu dia menghuraikan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat berdasarkan kepada nas Al-Quran. Sedangkan manhaj tahun sifat 20 ini dia mengembangkan sifat 20 itu menggunakan nas Al-Quran, tetapi sebahagian besarnya menggunakan logika akal untuk dia berlawan dan juga mengimbangi pemikiran-pemikiran filosof daripada fikrah-fikrah yang saya sebut tadilah. Sebab itu secara umum saya nak katakan bahawa kita tidak perlu berkelahi, tidak perlu bergaduh, tidak perlu kata-mengata. Kalau tuan-tuan berasa mudah untuk mengikuti manhaj TTS, silakan. Banyak kitab-kitab yang boleh dibaca. Kalau tuan-tuan lebih mudah untuk mengikuti manhaj Maturidiyah dan juga Asy'ariyah, tuan-tuan dah selesa dengan sifat 20 ni, silakan teruskan. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita ejek-mengejek, kita cela-mencela, kita maki-memaki, kita sesat-menyesatkan disebabkan taksub kepada satu manhaj itu. InsyaAllah nanti pada kesempatan yang lain selepas raya lah, kita akan masuk lebih lanjut dengan manhaj sifat 20 ni, dan akhirnya kita bagaimanakah kita boleh lakukan apa yang kita sebutkan islah di antara dua manhaj ni, insya-Allah. Jadi semoga pokok kita bincang pada malam ini memberikan manfaat kepada diri saya sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan keimanan kita dan juga berfaedah dan bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.